yang Saudara Razak, Hamzah, siswa bahagian unit integriti Kementerian Dalam Negeri, yang hormati penasihat undang-undang, saudara bahagian Pengadilan Negeri, warga JPM, masuk juga warga JPM yang mengikuti kita di negeri melalui misi yang diadakan pada pagi ini. Sebelum marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah izin dan inahnya dapat kita melaksanakan majlis perhimpunan bulanan Jabatan Pendapatan Tubuhan Malaysia bagi kali kedua pada tahun 2020. Sepatutnya kita lebih berbincangan kedua lah, tak tahu berintegriti atau tidak. Suka untuk saya mulakan ucapan ini dengan merakamkan ucapan tahniah. Terima kasih kepada semua warga JPM di atas kejayaan dan komitmen yang telah diberikan sepanjang tahun 2022 dengan penuh komitmen dan iltizam yang tinggi. Begitu juga mungkin dengan adanya program Ikrar Bebas Rasuah hari ini, saya juga untuk memaklumkan kepada Razak bahawa Alhamdulillah di ROS ini tidak ada lagi isu berkaitan dengan ROS. Alhamdulillah. Tahniah kepada seluruh warga JPM. Saya dan ini beristiqomah lah sampai ke hujungnya lah. Semua semasa saya berada di sini lah. Dan kita bercakap tentang rasuah atau integriti ini bukan konteksnya konteks rasuah yang kita lakukan. Mungkin di segi konteks ROS ni kita agak beruntung. Satunya di segi nature kerja kita. Nature kerja kita ni tidak begitu melibatkan dengan laba-laba tertentu lah. Berbanding dengan rakan-rakan kita di agensi lain, khususnya di PDRM, organisation yang lebih berisiko dan tinggi itu cabarannya berbanding dengan ROS. Alhamdulillah di sudut-sudut kita ada satu cabaran yang ada berisiko rendah. Dan kita sekarang ini bukan di ROS kita cuba letakkan benchmark bukan sekadar rasuah, tapi kita letakkan satu tahap integriti yang tinggi. Kita cakap tentang integriti ini bukan hanya tidak makan rasuah. Ini merupakan satu perkara ataupun satu standard yang amat tinggi lah, yang meliputi segala perkara yang melibatkan kita menunaikan amanah. Kalau kita menjalankan tugas secara tidak serius, itu juga melibatkan isu integriti. Dia merupakan satu nilai moral yang tertinggi, keunggulan jati diri yang tertinggi. Itulah begitu disebut jati diri. Saya harap dalam konteks ROS ini kita dapat satu tahap integriti yang tinggi. Integriti dalam konteks individu dan integriti dalam konteks organisasi. Saya harap di sudut integriti ini kita dapat bersama dan kekal. Tidak ada isu-isu itu. Mungkin dalam kita akui adalah satu dua isu-isu yang melibatkan beberapa yang komitmen kita dan sebagainya, memang adalah itu lumrah dalam sebuah organisasi. Tapi kita juga akan cuba memperbaiki benda ini sebab kita berada di tahap yang terbaiklah, dan kita boleh jadi satu benchmark kepada agensi lain di KDN di sekolah kami. Perubahan bulan ini merupakan, sebelum saya teruskan, saya kalau jadi inilah ROS kecil je. Saya kalau pergi jabatan lain agak bertum-betam. Kalau masuk dalam program-program ini bertum-betam, ada macam-macam. Tetapi inilah budaya dalam ROS. Kita buat kecil-kecilan. Kerana itu sebahagian daripada integriti. Ini dapat markah penuh. Cik Azhar buat pilihan. Inilah, ini kita punya program-program kita cakap ni lah. Social interaction kita ni memang dalam bentuk kecil-kecilan. Sebab kita di ROS tidak besar. Kalau di jabatan lain dia mungkin melibatkan ribuan, puluhan ribu anggota. Tapi di ROS kita hanya ada, kalau anggota tetap kita ada 267 saja di jabatan. Tidak masuk setiap hari. So sangat kecil lah. Satu negeri mungkin sebagiannya mungkin 13 orang. Lebih kurang gitulah, average dalam 15 orang. Satu negeri sangat kecil lah. Tetapi kita di sini kita menjalankan satu amanah yang besar. Itulah saya melibatkan integriti untuk menjalankan amanah. Kita mungkin terpaksa di ROS ni terpaksa
dalam konsep kerja dalam two more is less. So load kerja bertambah, tapi orangnya dalam kapasiti yang kecil, yang masih lagi dalam kerangka struktur yang kecil lah. So itu cabaran yang RS tak hadapi, dan kita mengharapkan benda ini juga tidak menjejaskan komitmen pegawai dan melaksanakan tugas. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, penerimaan bulan ini merupakan satu platform bagi menyampaikan laporan, pesanan dan juga berkongsi tentang pencapaian jabatan pada tahun 2022. Di samping menghargai warga kerja JPM melalui penyampaian anugerah-anugerah, antara hari ini kita sampaikan anugerah yang terbaik Anugerah Star kepada mereka yang memberikan perkhidmatan yang cemerlang pada 10 tahun ketiga tahun 2022, serta penyampaian hadiah pertandingan yang kita anjurkan, antaranya sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum, kita telah pun sampai ke penghujung tahun 2022. Cabaran yang telah kita tempuhi pada tahun ini seharusnya menjadi kita lebih matang dan dapat memotivasikan setiap daripada kita untuk menghadapi tahun 2023. Kita cakap depan orang JTC ni pasti dia kena integriti perkataan, kena betul. Pada detik waktu dan kesempatan ini, saya dengan rendah diri memohon agar kita sentiasa memelihara ikatan ukhuwah dan saling bekerjasama satu dengan yang lain untuk membina satu ikatan perpaduan dan satu pasukan yang utuh, yang diibaratkan berat sama dipikul, ringan sama dinding dalam mencapai segala usaha yang kita impikan. JPM sendiri perlu meningkatkan kerjasama dan sinergi yang kukuh di antara pejabat, ibu pejabat dan JPM negeri yang bersama tugas. Patah Melayu, bulat air kena pembentung, bulat manusia kena muafakat. Ini yang diharapkan dapat memupuk kesefahaman serta kerjasama yang erat di antara warga JPM. Saya yakin dan percaya dengan wujudnya kerjasama ini pastinya dapat membantu JPM untuk terus lebih cemerlang. Hadirin yang dihormati sekalian, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada 22 penerima Anugerah Star 10 tahun ketiga bagi tahun 2022 yang terdiri daripada 20 orang kumpulan pelaksana dan 2 orang kumpulan pemberian anugerah ini merupakan satu penghargaan jabatan kepada kaki tangan JPM sekaligus menjadi motivasi kepada warga kerja yang lain untuk meningkatkan mutu kerja dan produktiviti, dan pada masa yang sama mengukuhkan sahsiah diri mereka pada tahap yang terbaik. Inilah satu advantage bagi jabatan yang kecil kita. Kalau ada anugerah, ada penghargaan, possibility untuk dapat itu tinggi. Kalau di 22 kita ada 20 ni, memang possibility tinggi lah. Ratio di sebahnya agak tinggi untuk dapat. Kalau dia tak dapat dalam masa 2 tahun, itu dia masalah. Itu indikator dia lah. Kalau tidak dapat dalam masa 2 tahun, apa-apa anugerah, APC atau anugerah star yang kita bagi ni, pegawai itu memang ada masalah. Itu indikator yang jelas. Di sudut tu kita dapat rangka lah untuk menambah baik proses pembangunan diri bagi pegawai yang berkenaan. Dengan pengiktirafan lembaga ini diharapkan terus menyuntik semangat bagi mencipta kejayaan dan kegemilangan JPM di berbagai peringkat demi kesejahteraan jabatan dan negara. Hadirin yang dihormati sekalian, sudah menjadi adab dalam kehidupan, ada yang berpindah keluar dan ada yang menyertai JPM. Saya dimaklumkan terdapat beberapa orang pegawai JPM negeri maupun ibu pejabat yang telah bertukar keluar, termasuklah pada hari ini kita meraihkan Encik Muhammad Mufti bin Lad, pengarah JPM negeri Terengganu, yang telah bertukar ke agensi penguasaan maritim Malaysia negeri Terengganu berkuasa mulai 15 November 2022. Pegawai still menjadi warga KDI di bawah agensi yang berbeza. Saya menekankan sedikit penghargaan dan terima kasih atas segala semangat khidmat bakti yang telah dicurahkan selama berkhidmat di JPM. Saya mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan yang telah bertukar keluar ini terus berjaya dalam melaksanakan tanggungjawab di tempat baru kelak. Cik Mufti ni salah seorang pengarah yang paling sini lah, hotel lah.
partai di dalam RS ni. Dia punya apa ni mungkin akan makan masa lah untuk dia orang bersedih di atas kemudian. Kita faham maksud apa yang kita faham situasi ini. Saya terus mengalu-alukan pegawai dan tangan yang baru melaporkan diri JPM. Termasuk hari ini Cik Muhammad Sarif bin Hassan yang akan menggantikan tempat Cik Musi sebagai pengarah JPM Negeri Terengganu berkuasa 15 November 2022. Saya amat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan dan saya berharap semua warga baru RS ni dapat menyesuaikan diri dengan cepat, terus mencurahkan khidmat bakti dan menyumbang idea yang benar sebagai membantu JPM dan memberi perkhidmatan yang terbaik, berkualiti dan berintegriti. Sungguhnya kehadiran dan komitmen semua pada hari ini jelas menunjukkan bahawa kita adalah satu keluarga bersama-sama memacu perjalanan untuk merealisasikan misi dan misi JPM. Saya mudah prinsip saya bagi pegawai baru ni untuk perkara-perkara yang baik di tempat lama bawa masuk ke dalam, perkara-perkara yang tidak baik tinggal kat pada yang lama. Itu juga benda-benda yang masuk di sini perkara yang baik ambillah, kalau tidak baik betulkan. Itu prinsip mudah saya bagi pegawai baru di mana-mana institusi yang saya berada. Sekalian penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada jawatankuasa dan seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam memastikan kelancaran kita adakan sebelum ini Sukan RS atau kita namakannya Sukros 2022. Walaupun dengan komitmen dan tugas-tugas hakiki di pejabat, namun Barisan Jawatankuasa telah berjaya menyempurnakan persediaan bagi penganjuran Sukros 2022. Wadah pertemuan yang sebegini amatlah baik dan wajar dimanfaatkan sepenuhnya sebagai platform untuk kita berinteraksi serta saling kenal dan mengenali dengan lebih rapat antara satu sama lain, selain menggalakkan hidup yang sihat, semangat kesukaran dalam diri setiap warga JPM. Bagi menyahut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai agenda nasional Malaysia Sihat dan bertanggungjawab terhadap setiap warganya mengamalkan cara hidup sihat melalui sukan dan rekreasi, maka jabatan mengambil inisiatif untuk menjadikan Sukros ini sebagai acara tahunan yang mana aspek kemustiahan penganjuran akan dilaksanakan secara penggiliran mengikut zon. Kita belum tentukan zon mana lagi lah. InsyaAllah kita akan tentukan kemudian zon yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Untuk makluman Cik Razak, sukan inilah salah satu nampak betul kala berapa kali jalan yang di jarak ni mungkin dia bersopan, bukan di sukan dia sopan, jadi betul kala tu satulah kita dapat melihat semangat sukan dan juga semangat kekeluargaan. Dia lebih rapat, dia ada barrier-barrier tu dapat dipecahkan, termasuklah dengan KP. Ini realiti yang berlaku lah. Saya di Jabatan Dalam saya lebih rapat dengan Pengulas Hubungan Nasib Pegawai. Sebab Pengulas Hubungan ni kita banyak berinteraksi dalam program-program macam ni. Kalau di bidang pegawai kita berinteraksi lebih formal. Di platform-platform berbeza dengan sukan ni dia informal dan dia lebih rapat. Barrier-barrier itu dapat dilupakan lah. Halang-halangnya untuk kita lebih mesra dapat dikurangkan. Saya sangat sarankan kepada warga JPM untuk sentiasa meningkatkan kualiti kesihatan mental dan fizikal agar kita dapat memberikan perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat. Dengan tubuh badan yang sihat, kita boleh berfikir yang baik dalam menggalas amanah dan tanggungjawab sebagai pejabat awam. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada JPM Negeri Sembilan atas pengiktirafan 5 bintang dalam audit prestasi semasa keuangan pada tahun 2022. Semoga kecemerlangan ini dapat diteruskan dan juga menjadi contoh serta penanda aras kepada bahagian dan JPM negeri yang lain untuk menaikkan lagi momentum kerja dalam aspek pengurusan, khususnya pengurusan kewangan jabatan. Tahniah dan syabas sekali lagi saya ucapkan. Hadirin yang dihormati sekalian, salah satu fokus utama KDN
adalah memperkukuhkan, memperbagaikan inisiatif libat urus masyarakat dengan meningkatkan pelibatan sektor swasta dan NGO. Dalam konteks ini, JPPM melalui pejabat-pejabat JPPM negeri di seluruh Malaysia telah berjaya melaksanakan sebanyak 209 program Roskare di tempoh Januari hingga Oktober 2022. Ini merupakan pencapaian dan inisiatif yang baik dan secara langsung dapat meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat mengenai peranan JPM dan pertubuhan kepada komuniti. Program Roskare ini juga menekankan kepada aspek tabik lurus pertubuhan yang berkualiti yang dapat mengurangkan ketidakfahaman dan kekurangan dalam pengurusan pertubuhan masing-masing. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian grant MyAS bagi tahun 2022. Kini pelulusan MyAS telah mencapai sasaran dengan pencapaian 100% melibatkan 2,463 pertubuhan yang telah diluluskan dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit. Syabas dan tahniah juga saya ucapkan sekali lagi kepada semua di atas komitmen dan kerjasama yang diberikan dalam memastikan kejayaan pelaksanaan pemberian grant MyAS ini. Walaupun kita ni tidaklah ada dalam SKT kita tugas-tugas untuk pemberian MyAS ini, tapi ini merupakan kerja tambahan. Walaupun kerja tambahan tu banyak sebenarnya, bukan tambah sikit-sikit. Ini sebagai tambahan besar dalam tugasan kita. Mungkin kita kena lihatnya di sudut kita ni memang ada keperluan untuk penambahan pejawatannya di RS ini. Di samping itu, bajet 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2022 telah pun mengumumkan mengenai peruntukan berjumlah 20 juta bagi pemberian grant bagi tahun 2023 yang dikenali dengan grant pertubuhan prihatin komuniti yang akan disalurkan kepada pertubuhan yang layak. Walau bagaimanapun kelulusan dan pelaksanaan adalah takluk semula kepada pembentangan bajet 2023 yang akan dibuat oleh kerajaan baharu kelak yang dipilih oleh tuan-tuan dan puan dalam masa yang terdekatnya. Dalam memastikan JPM terus memacu kejayaan seperti yang dihasratkan, kita perlu memastikan segala inisiatif dan program dalam pelan strategik JPM dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Pelaksanaan 4 terus utama akan disokong oleh penetapan strategi utama yang seterusnya akan direalisasikan melalui pelaksanaan inisiatif dan program selaras dengan KPI yang telah ditetapkan. Selaras dengan itu, bengkel pencapaian dan penetapan hala tuju JPM tahun 2023 akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat bagi meneliti program dan inisiatif baru yang boleh dilaksanakan serta keberlaksanaan program-program yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sehingga itu, saya menyeru kepada semua warga JPM untuk sentiasa menyokong pelaksanaan hala tuju strategik JPM ini. Hadirin yang saya muliakan, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan 19 November 2022 sebagai hari pengundian bagi PRU 15. Di situ, saya menyeru warga JPM untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi. Walaupun dalam ketujuan tuan-tuan dan puan-puan mengundi, suka saya ingatkan bahawa sentiasalah menjaga diri dengan mengamalkan SOP bagi mengelakkan penularan COVID yang masih belum berakhir. Ini bukan ada masa untuk kita balas dendam pada parti-parti politik yang datang masalah kepada kita. Kita mengundi untuk memilih kepimpinan negara. Jangan jadikan pilihan raya atau pengundian kita itu sebagai masa untuk membalas dendam. Sebab kita deal dengan parti-parti politik. Seperti ini yang dia datang masa mudah merubah banyak lah. So kita menguruskan dengan adil dan kita akan memilih calon-calon kepimpinan negara juga dengan adil. Perubahan pemimpin negara sudah pasti akan berlaku. Lain pemimpin, lain pula cara kepemimpinannya. Walau bagaimanapun, perubahan yang berlaku ini hendaklah tidak menjejaskan langsung nilai dan amalan yang kita laksanakan seperti memastikan penyampaian perkhidmatan yang mesra pelanggan, sentiasa profesional
mengutamakan integriti, cekap dan seumpamanya. Semua ini penting dalam mengekalkan kepercayaan pelanggan kepada JPPM. Saya juga turut mengingatkan warga JPM untuk mematuhi arahan kerajaan melalui surat edaran Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam bertarikh 8 Ogos 2022 mengenai peringatan berkaitan arahan larangan membuat pernyataan awam oleh pegawai awam. Oleh itu, warga JPM adalah diingatkan agar mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan selaras dengan petinggi yang berkuasa. Tuan dan puan-puan, turut diingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak membuat apa-apa pernyataan sama ada secara lisan ataupun bertulis. Memandangkan cuaca semakin tidak menentu dan kita sedang dalam fasa peralihan monsun ke monsun ke-7, Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia juga telah meramalkan bahawa negara kita akan mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November ini yang boleh membawa kepada banjir pada penghujung bulan tersebut. Warga JPM yang berisiko terhadap bencana banjir tersebut hendaklah membuat persiapan yang sepatutnya bagi mengelak perkara yang lebih buruk berlaku. JPM juga akan terus komited dalam memberikan bantuan kepada warga JPM yang terlibat dengan bencana tersebut di aspek bantuan makanan, tenaga dan sebagainya. Walau bagaimanapun, marilah kita berdoa agar bencana yang diramalkan ini dapat dijauhkan dan tidak mendatangkan kesan yang besar kepada masyarakat. Di samping itu, pejabat JPPM negeri juga digalakkan untuk bersama-sama mengemeling tenaga menggerakkan pertubuhan berdaftar dalam melaksanakan misi bantuan semasa dan juga pasca banjir. Hadirin yang dihormati sekalian, akhir kata saya berharap agar budaya dan momentum kecemerlangan ini dapat terus dipertingkatkan lagi. Bersama-sama kita memberikan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat, seterusnya mencapai aspirasi kerajaan menuju sebuah negara yang maju, dipandang tinggi dan dihormati negara-negara di dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Nawardi bin Saad atas ucapan amanat beliau sebentar tadi. Dimohon Ketua Pengarah untuk kekal berdiri di atas pentas bagi sesi penyampaian sijil. Dijemput Yang Bersalah Encik Wan Zainul Azam bin Kamid Elias Abdul Majid untuk bersama Ketua Pengarah bagi menyampaikan anugerah kepada para penerima. Majlis mempersilakan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman hadirin sekalian, para penerima sijil merupakan individu yang telah dinilai melalui komitmen terhadap tugas, berdisiplin serta sentiasa memberikan sokongan yang penuh dan melibatkan diri secara aktif di dalam jabatan ini sepanjang suku ketiga tahun 2022. Anugerah ini terbahagi kepada dua, iaitu kategori pengurusan dan profesional dan kategori kumpulan sokongan. Penyampaian anugerah dimulakan bagi kategori pengurusan dan profesional mendahului senarai Puan Zarifah binti Zulgafar, Penasihat Undang-Undang. Puan Nazarina binti Abdul Somad, Penasihat Pengurusan Ketubuhan. Bagi kategori kumpulan sokongan, Puan Aizatul Amla binti Pahararan dari JPPM Pahang, dikontrol oleh JPPM Pahang Hati Wahyu Pengurusan Sijil.
Norden bin Yusuf dari JPPM Pulau Pinang. Syira binti Anwar dari JPPM Sabah. Samsul Rizal bin Muhammad dari JPPM Johor. Siti Nosyahirah binti Norizan dari JPPM Selangor. Nurlida binti Cik Sab dari JPPM Perlis dijemput pengarah JPPM Perlis bagi mewakili penerima sijil. Zila Herdi Herianti binti Zulkarnain dari JPPM Melaka dijemput pengarah JPPM Melaka bagi mewakili penerima sijil. Zunaini binti Basari dari JPPM Negeri Sembilan. Darisma bin Hassan dari JPPM Kelantan. Siti Fazliana binti Matrudi dari JPPM Terengganu. Muhammad Azali bin Muhammad Jamil dari JPPM Ibu Jalan. Nizam bin Zamahari dari JPPM Sarawak. Afifah Amira binti Muhammad Azmin dari JPPM Ibu Pejabat. Ainur bin Baharudin dari JPPM Ibu Pejabat. Yasmin binti Abdul Razak dari JPPM Perak. Nurul Fahana binti Othman dari JPPM Kedah. Nurwatika binti Wahid dari JPPM Ibu Pejabat. Muhammad Amaruddin bin Muhammad Omar dari JPPM Ibu Pejabat. Tahniah kepada para
para penerima CJ. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah pertandingan sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2022. Bagi kategori video dekorasi sudut Bulan Kebangsaan dianugerahkan kepada tempat ketiga dimenangi oleh JPPM Negeri Perlis. Satu. Seterusnya, Naik Johan dimenangi oleh JPPM Negeri Selangor. Dan Johan bagi pertandingan ini dimenangi oleh JPPM Negeri Perak. Baiklah, Mami Ami. Seterusnya, kategori rekod cipta baju korporat, penerima sagu hati dijemput Encik Hasan Al-Basri bin Muhammad dari JPPM Negeri Sembilan. Tempat ketiga bagi kategori rekod cipta baju korporat dimenangi oleh Puan Salwa Suhaidah binti Nordin dari JPPM Malaysia. Seterusnya, Naik Johan dimenangi oleh Puan Siti Fazliana binti Mat Rudi dari JPPM Terengganu. Dan Johan bagi pertandingan ini dimenangi oleh Encik Muhammad Syarul Azwan bin Muhammad Zulki dari JPPM Kelantan. Tanya kepada para pemenang. Bagi pertandingan kuis tahun sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jarum Beriman tahun 2022 dianugerahkan kepada tempat ketiga dimenangi oleh Ahmad Nazim bin Muhammad dari JPPM Ibu Pejabat. Seterusnya, Naik Johan dimenangi oleh Amizan binti Nordin Elias Muslim dan JPPM Ibu Pejabat. Oh my God.
Dan Johan dimenangi oleh Nur Hafizah binti Yaman dari JPPM Ibu Pejabat. Tahniah kepada para pemenang. Seterusnya, bagi menghargai segala sumbangan, komitmen dan jasa bakti sepanjang perkhidmatan selama 6 tahun di JPPM, dijemput Encik Muhammad Mufti bin Lan, Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, Negeri Terengganu, untuk menerima penghargaan daripada pihak JPPM. Dipersilakan. Tak nampak. Sekalung apresiasi diberikan kepada Yang Bersaha Tuan Haji Muhammad Nawardi bin Saad atas penyampaian hadiah dan penghargaan itu sebentar tadi. Dipersilakan Yang Bersaha Tuan Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah untuk mengambil tempat. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan montaj pertandingan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022. Dan mempertahankan keamanan dan salam teman-teman. Ini adalah kemenangan Parlemen Indonesia dari tahun 1957 hingga tahun ini. Sehingga kini dapat terbuka dengan Parlemen Indonesia.
Hari kebangsaan yang mempunyai elemen patriotik secara tidak langsung berfungsi sebagai platform menyampaikan mesej kepada masyarakat tentang sesuatu isu, termasuklah perpaduan dan semangat setia kawan. Sehingga kini, sebanyak 39 logo telah direka dan terdapat logo yang digunakan pakai secara berulang, misalnya logo pada tahun 2000 sampai tahun 2006, tahun 2015 sampai tahun 2016, dan tahun 2020 hingga tahun 2021. Logo dan tema Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan bagi tahun 2022 telah diperkenalkan dengan bertemakan Keluarga Malaysia bersama. Dan dengan sambungan kebangsaan dan juga saling berbilang, ada prepara mempersembahkan dekorasi istimewa dalam kebangsaan bersama. Prepara untuk ayo kita mengisi kronologi kemerdekaan negara. Berikut merupakan kronologi untuk mencapai kemerdekaan negara bermula pada 27 Julai 1945 hingga 1 Ogos 1947. Pada 27 Julai 1945, sama untuk perang pemilihan dimulai sebagai rumah kebangsaan dan yang ada padanya melambangkan ini sebagai bentuk negara malah juga dilambangkan sebagai bentuk perpaduan. Sebagai sebuah negara berdemokrasi, Malaysia merupakan pemimpin utama kerajaan Malaysia. Dengan kebijaksanaan dan kesempatan mereka telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju, aman dan berkaitan. Percaya, Beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Di lain masa bersua lagi. Saya Nili Fatira binti Ismail mewakili pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan